Bersatu semakin biadab, ini sindiran pedas UMNO. Mahathir sedia kerjasama dengan Perikatan Nasional. Mahkamah jumpa bukti penting kes Najib dari perbualan BBM. Pakar ekonomi dedah agenda tersembunyi Perikatan Nasional di sebalik darurat. Lepas apa yang saya baca kenyataan oleh MPT daripada Bersatu, Saudara Muhammad Faiz, yang mengatakan kluster mahkamah ni ibarat binatang politik. Brother, ini bulan Ramadan tau. Belajarlah hormat menghormati. Awak ni, saya dalam politik ni lama tak lama lah. Saya pun tak pernah kenal awak ni, tak pernah tahu awak ni siapa. Sedar-sedar jadi MPT kepada Bersatu. Kalau inilah contoh seorang pemimpin dalam MPT Bersatu, bagi saya cukup kesian kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai kepimpinan seperti anda. Anda tidak reti menghormati rakan-rakan yang membantu membina Kerajaan Perikatan Nasional dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyebabkan keretakan politik dalam negara kita. Pemimpin UMNO tampil membidas kenyataan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang dianggap biadab kerana menyifatkan pemimpin kluster Mahkamah UMNO sebagai binatang politik. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Arman Azhar Abu Hanifah berkata, kenyataan pemimpin Bersatu itu sebagai anjing salahkan politik. Sikap kurang ajar beliau yang mengeluarkan kenyataan populis boleh akibat huru-hara politik negara, ibarat seekor anjing salahkan politik. Tindakan barking dog MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman amat memalukan dan dilihat kurang bijak, walaupun akan ada yang menganggapnya sebagai hak dan kebebasan bersuara. Namun sedemikian ia tidak sewajarnya berlaku. Malah harus belajar menghormati kepimpinan UMNO yang membantu membina Kerajaan Perikatan Nasional. Saya ingin minta Muhyiddin Yassin mengambil tindakan atas keceluparan kenyataan yang beliau keluarkan. Anjing salahkan ini harus faham dan terima kenyataan perubuhan Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah kerana sokongan UMNO. Tanpa sokongan UMNO, tidak mungkin Presiden Bersatu boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu Muhammad Faiz melabel kluster Mahkamah UMNO sebagai binatang politik yang mempergunakan ketuanan Melayu untuk kepentingan peribadi. Kluster mahkamah ialah sekelompok binatang politik, biasanya berumur yang sudah terlalu lama menjadi walot dalam arena politik negara. Mereka menjadikan wadah ketuanan Melayu sebagai tirai untuk melindungi ketamakan serta kepentingan peribadi dan kelompok kecil lingkungan mereka sahaja. Hampir seperti modus operandi kartel projek yang dibanteras oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, seorang lagi ahli MT UMNO Razlan Rafi'i turut menjela kenyataan Muhammad Faiz yang menurutnya bukan saja biadab namun cukup keterlaluan. Membalas kenyataan itu, Razlan mengingatkan pemimpin Bersatu itu bahawa parti serpihan itu kandang kepada binatang politik yang kehilangan tuan. Bagi saya ini satu kenyataan yang cukup biadab dan kurang ajar. Muhammad Faiz ini seorang pemimpin yang tidak sedar diri. Sebelum mengeluarkan kenyataan biadab, dia harus sedar bahawa Kerajaan Perikatan Nasional terbentuk dengan sokongan UMNO. Bahkan lebih daripada itu, Bersatu juga dikuatkan dengan bekas pemimpin UMNO yang lari melompat parti selepas Barisan Nasional tewas. Jadi Muhammad Faiz sepatutnya sedar diri, katanya. Menurut Razlan lagi, pemimpin kluster mahkamah itu juga yang turut membantu menegakkan Kerajaan Perikatan Nasional. Kesediaan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 dialu-alukan. Lagipun Dr. Mahathir tidak perlu bimbang kehadiran Datuk Seri Najib Razak yang digelar penyangak oleh Ahli Parlimen Langkawi itu dalam Perikatan Nasional. Muhammad Puan Azhar Kashim berkata, ini kerana UMNO tidak akan bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam PRU15 nanti, memandangkan itu keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Ahli MKT itu menambah, bahkan UMNO juga telah membuat keputusan di Perhimpunan Agung UMNO 2020 akan keluar dari Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi baguslah kalau Perikatan Nasional terima Tun M balik. Hamzah Zainuddin pun cakap Perikatan Nasional sedia terima sesiapa pun, termasuk Tun M. Sekarang ini Perikatan Nasional akan terima sahaja kaki lompat. Maka kalau Tun M mahu masuk PPBM atau Perikatan Nasional, masuklah. Rakyat sudah kenal beliau. Di mana saja beliau ada, akan ada masalah kronik. Lagi cepat dia masuk Perikatan Nasional, lagi cepat Perikatan Nasional masuk kubur. Itu yang berlaku kepada Pakatan Harapan. Ujarnya sambil mendakwa Dr. Mahathir amat takut dengan Najib. Dakwa Puan, Dr. Mahathir melihat Najib sebagai penghalang utama agenda besar beliau untuk menaikkan Datuk Seri Mukris Mahathir sebagai Perdana Menteri. Paling Dr. Mahathir tidak tahan ialah dalam semua survey populariti, Najib tetap nombor 1 dan Mukris tidak masuk senarai dan beliau pulih dalam senarai terbawah, tambah Puan.
Mahkamah Rayuan diberitahu bahawa pasukan peguam pembelaan Najib Razak menjaringkan gol sendiri apabila menerima perbualan BlackBerry BBM yang dikaitkan dengan kes rasuah RM42 juta SRC International sebagai bahan bukti. Timbalan Pendakwa Raya TPP VC Tembaram berhujah demikian berhubung kejayaan pasukan peguam Najib menandakan transkrip perbualan BBM antara ahli perniagaan dalam pelarian Low Teck Jo dengan bekas pengurus perhubungan M-Bank Joanna Yu sebagai bahan bukti. Sebelum ini, semasa perbicaraan jenayah RM42 juta SRC di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pasukan peguam Najib memohon agar perbualan BBM itu ditanda sebagai bukti bagi menyokong pembelaannya terhadap 7 tuduhan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Hujah TPP itu adalah sebagai balasan terhadap permohonan Najib untuk membatalkan sabitan dan hukuman terhadap kes melibatkan dana SRC bernilai RM42 juta itu. Di hadapan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan, si Tembaram berkata bahawa perbualan BBM antara Low dan Yu menguatkan lagi kes pendakwaan ke atas bekas Perdana Menteri itu. Yu yang pernah menguruskan akaun-akaun Bank Najib telah memberikan keterangan sebagai saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes SRC. Si Tembaram membangkitkan bahawa perbualan BBM itu menunjukkan antara lain perbualan antara Low dan Yu yang menunjukkan bahawa ahli perniagaan itu menerima arahan daripada Najib selain berhubung bilakah masa cek-cek akan dikeluarkan oleh Najib. Perbualan BBM yang banyak antara pengurus perhubungan M-Bank Joanna Yu Gingping dan Jolo menyokong bukti wujudnya pengetahuan sebenar di pihak perayu berhubung status dan transaksi membabitkan akaun peribadinya. Mereka pembelaan menuduh pihak pendakwaan mengalih tiang gol, tetapi ini perbualan BBM. Mereka jaring gol sendiri, kata si Tembaram di hadapan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Hakim Abdul Karim Abdul Jalil. Semasa perbicaraan SRC, pasukan peguam Najib bergantung pada pembelaan bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak mempunyai pengetahuan bahawa RM42 juta yang dimasukkan ke akaunnya adalah daripada SRC. Pada 28 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Najib bersalah atas 1 tuduhan salah guna kuasa, 3 tuduhan pecah amanah CBT dan 3 tuduhan pengubahan wang haram berkaitan dana RM42 juta SRC. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali kemudian menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib. Namun mahkamah membenarkan permohonan pasukan peguam untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan bagi membatalkan hukuman tersebut. Pelaksanaan proklamasi darurat oleh Kerajaan Perikatan Nasional didakwa ada udang di sebalik batu. Ini kerana hampir semua darurat yang pernah diisytiharkan di negara ini, termasuk yang sedang berkuat kuasa, rata-rata ada perkara tersembunyi bagi mencapai kepentingan tertentu oleh golongan pemerintah. Memperincikan mengenai perkara itu, Fellow Akademi Sains Malaysia, Profesor Emeritus Jowo Kwame Sundaram berkata, faktor utama pelaksanaan darurat bukan didorong oleh keperluan tetapi kepentingan tertentu pihak berkuasa. Katanya darurat pada tahun 1948 dibuat disebabkan pemberontakan komunis yang dilakukan oleh British bagi mengekalkan Malaya sebagai tanah jajahan penting di rantau ini. Manakala darurat pada 1964 adalah kerana konfrontasi dengan Indonesia yang dilaksanakan British untuk menjaga kepentingan tanah jajahannya yang telah terangkum dalam Malaysia. Menurut Jomo, darurat pada 1966 di Sarawak pula dilakukan bagi menyingkirkan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri. Darurat pada 1969 pula adalah akibat rusuhan kaum dan itu dilakukan oleh kerajaan antaranya kerana Parti Perikatan tidak mendapat majoriti undi dalam pilihan raya umum ketiga tahun itu. Namun dengan cara tersendiri dapat berkuasa di banyak negeri dan di peringkat nasional. Darurat pada tahun 1978 pula kerana rusuhan di Kelantan yang dilakukan agar Barisan Nasional dapat menguasai kerajaan negeri Kelantan pada ketika itu. Jadi apa yang jelas kita dapat lihat, semua pengisytiharan darurat terdapat udang di sebalik batu. Ada niat tertentu pihak yang berkuasa untuk mengisytiharkan darurat, bukan apa yang diperlukan, tetapi ada kepentingan-kepentingan tertentu, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media darurat dan mudarat ekonomi yang dianjurkan jawatan kuasa merayu penamatan proklamasi darurat di sebuah hotel di ibu negara. Menilai situasi wabak penyakit berbahaya yang sedang melanda negara dan tindakan kerajaan bagi menanganinya dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pengisytiharan darurat, Jomo berkata tindakan-tindakan seperti itu sebenarnya lebih memudaratkan ekonomi berbanding kesan langsung wabak penyakit berbahaya itu sendiri. Kita dapati bahawa kesan langsung daripada segi ekonomi wabak itu tidak seberapa, tetapi kesan tidak langsung iaitu akibat daripada langkah-langkah dikenakan oleh pihak kerajaan itulah yang memudaratkan ekonomi
ini, ujarnya. Jomo turut mengkritik pelaksanaan PKP yang baginya bukan pendekatan terbaik bagi menangani wabak penyakit berbahaya. Sebaliknya, ia hanya meninggalkan kesan buruk terhadap ekonomi negara. Pelaksanaan darurat terbaru berkuat kuasa dari 11 Januari hingga 1 Ogos ini diwartakan setelah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong dan menasihati baginda akan keperluan pelaksanaannya bagi membendung penularan wabak penyakit berbahaya. Rentetan daripada itu menyebabkan sidang Parlimen Malaysia digantung.